to be better lah, better person. Be a better person, insyaAllah. Okay. Lain ada tak yang dah ada aim? Okay lah, tak payah cerita lah apa aim awak ke sini. Dah cerita dah tadi. Cakap dah ada ke tak ada? Kalau akak banyak lah. Dan makin bertambahlah aim akak tu sebab tak tercapai kan. Tak ada lagi, tak apa Bella. Bella terus kan, tak apa Bel. Nanti kita tengok. Dah ada, Ain kata dah ada. Okay. Ada, insyaAllah. Terus kata ada. Ya kalau semua orang ada. Dan kalau tak ada, it's okay. Sebab malam ni is all about aim. Okay. Susah lah kena slide ni. Bentar ya Antuna. Boleh lah. So apa aim sebenar yang aku patut ada? So inilah yang akak cerita pada malam ni So insyaAllah siapa yang siapa yang dah ada Al-Quran kan tepi masing-masing. So jangan buka dulu Quran. Sebenarnya kan akak tak pandang kamera ni bukan sebab akak tak pandang korang tau. Akak sebenarnya tengah pandang korang. That's why nampak tak macam pandang kamera kan. Okay, sebenarnya akak pandang korang tau. Okay. So insyaAllah kan jangan buka dulu Quran kan. Akak nak cerita sikit. Bila kita masuk fasa baru dengan aim yang baru, dengan hati yang baru, kadang-kadang kita ni akan terdistracted dengan aim-aim yang lain. Betul tak? Contoh contoh saya aim tahun ni saya nak dapat 4 flat 2 sem. Hebat aim tu kan. Saya nak 4 flat 2 sem. So kita dah letak dah aim kita atas sekalian. 4 flat untuk both sem. Tetapi on the way nak menuju kepada aim tu, aim 4 flat tu, kita akan selalu terdistracted dengan goals lain. So goals lain ni secara tak sengaja akan menarik kita untuk tidak ke goal yang sebenar kita buat tu. So aim lain ni, aim maksudnya bukan tujuan lah, tapi dia macam mau kepada reason kenapa kita tengah berbuat time tu, tengah buat apa-apa kerja time tu, akan selalu kacau kita daripada mengejar aim yang kita dah letak awal-awal tadi. So penting untuk kita cari satu aim yang betul kerana bila kita berada dekat satu tempat tu, mesti ada reason. So akak tak payahlah berselindung kan dekat korang pada malam ni kan. Bukan tak nak berselindung, maksudnya akak tak naklah cakap lapik kan. Akak tak ada nak ni kan. Tapi sebenarnya apa sahaja yang tengah berlaku pada hidup korang ataupun dekat mana sahaja posisi yang korang tengah berada dalam hidup korang sekarang, percaya atau tidak, mestilah percaya kan Kak? Percaya atau tidak, Allah lah yang letakkan korang di situ. Contoh Nina, akak cik usia awak Nina, siapa suruh salah hantar mesej lagi. Contoh Nina nak beli air Starbucks semalam. Itu pun maksudnya Allah tengah letakkan, Allah dah susun Nina nak beli air Starbucks semalam. Dapat tak masuk akak ni? Dapat. Itulah siapa suruh. Tak adalah. Akak pun suka air Starbucks Maksudnya the fact yang korang tengah ada QC, CSA Quran Circle dengan akak sekarang ni, ialah sebab Allah tengah letak, dah susun korang untuk join QC pada malam ni. Dalam banyak benda yang korang boleh buat malam ni, kenapa QC juga korang join? Sebab Allah dah benarkan korang untuk join QC ni. Bukan akak yang ajak, bukan korang yang tekan link, walaupun nampak physically korang yang tekan link, tetapi sebenarnya di sebalik semua tu, Allah lah yang telah letak kita dekat situ. So benda yang Kak cakap ni sekarang ialah Allah dah letakkan korang kat mana saja korang berada, dekat poin mana ataupun tahap mana yang korang tengah berada dalam hidup korang sekarang, Allah yang letak korang dekat situ. So takkanlah bila Allah dah bagi kehidupan kepada korang, kepada kita, kepada manusia kan, takkanlah Allah biarkan manusia tidak ada aim ataupun tidak ada tujuan. Betul tak? Okay, so faham InsyaAllah. So itu jom hari ni, malam ni akan nak ajak korang untuk tadabbur ataupun kita bahasa mudahnya kita buka Quran surah Taha, surah ke-20, ayat favourite Kak, ayat 9 sampai 16 insyaAllah. Okay, siapa ada Quran boleh buka? Ada kan Quran?
Boleh buka surah Toha. Jangan buka surah yang tak beritahu bila jumpa. Surah Toha. Oh, akak tak next rupanya. SCG10 ya. Mana? Tak next slide. Sini dia. Okay. Sila buka. Dah jumpa? Ada yang dah jumpa? Ada. Siapa yang dah jumpa dan boleh solat, tafadhal untuk tilawahkan insyaAllah. Siapa nak tilawahkan boleh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. Masuk sekali ke? Tak apa, akak bacakan insyaAllah. So maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan adakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Allah tengah trigger. Allah tengah trigger kepada satu movie yang main karakter dia ialah Musa AS. So Allah kata, dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Maksudnya dah dengar tak kisah Musa ni? Macam tu. So bila kita baca Quran, kita tidaklah sahaja tilawah Quran ni. Maksudnya kita tak baca Arab dia sahaja. Kenapa Allah turunkan Quran pada kita ialah bukan untuk baca, untuk dapat pahala sahaja, tetapi untuk menggunakan Quran ni sebagai panduan hidup kita. So macam mana nak guna Quran sebagai panduan hidup kita? Of course lah kena baca translation dia, makna dia dan juga tadabbur. Itu yang akan masukkan dengan tadabbur. Tadabbur tu bermaksud kita baca something dan fikirkan tentang itu, tentang something tu dan relate dengan kehidupan kita. So sekarang ni bila kita kata kita nak tadabbur Quran ialah kita baca maksud Quran ni dan kita fikir apa yang Allah nak cerita dalam Quran ni. Okay? So insyaAllah kita tadabbur surah Toha. Dan apakah telah sampai kepada kamu kisah Musa? Ketika dia, Musa, melihat api. Lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Sesungguhnya aku melihat, betul lah, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyalakan api kepadamu atau aku mendapat petunjuk di tempat itu. Maka ketika dia, Musa, menghampiri ke tempat api itu, tiba-tiba dia dipanggil, ya, wahai Musa, ya Musa. Sesungguhnya, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua sepatumu, selipermu kerana sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Lembah Tua Tua sebenarnya, lembah Tua. Okey, sampai situ dulu So akak cerita, tiba-tiba Allah kata dah sampai kepada kisah Musa, besok Allah cerita pasal Musa jumpa api, macam tiba-tiba itulah penting tadabbur. So untuk mengetahui kenapa Allah cerita macam ni, akan nak cerita sikitlah background ayat ni. So Nabi Musa AS, pendek je insyaAllah, kisah Nabi Musa, dia sebenarnya dalam cerita ni, dalam ayat yang akak baru bacakan tadi, dia sebenarnya tengah berhijrah ataupun tengah travel daripada Madian, negeri Madian, dulu nama dia negeri Madian, ke Mesir. So antara Madian dengan Mesir ni ada satu padang pasir yang luas lah, memang kena lalu padang pasir. So padang pasir ni dia nature dia pagi siang sangat panas sebab pasir kan ada content heat. So
siang tu memang sangat panas, memang tak boleh tahan bercakap Arab tu, tapi tapi malam dia sangat sejuk. Sebab dia tak ada awan. Dekat gurun ni dia tak ada awan dekat desert. Tengok gambar tu kan. Dia tak ada desert. Dia begitulah sekangkara macam tu. So malam ni sangat sejuk dan background cerita movie yang Allah telah cerita dalam ayat tadi ialah background Musa tengah travel daripada Madian ke Mesir dengan isteri dia dan beberapa orang hamba khadam penolong diorang pada waktu malam. So bila waktu malam, dulu kan mana ada lampu, tak ada orang cipta lampu lagi. So diorang dengan unta diorang, Nabi Musa dengan isteri dia kan, semua tengah kesejukan, tengah tak nampak, gelap. That's why bila Musa tengok api, dapat nampak api dekat hujung sana, dekat desert tu kan, dekat hujung sana nampak api. So terus Nabi Musa dengan gembiranya cakap dekat isteri dia, kat wife dia. Kalau untuk pengetahuan korang, wife Nabi Musa ni anak perempuan Nabi Syuaib. Best kan? So Nabi Syuaib dengan Nabi Musa ni sebenarnya sezaman. So Musa pun, Nabi Musa AS pun cakap dengan wife dia, tunggu kat sini. Atau dia kata, dia bagi tahu keluarga dia kan, tinggallah kamu kat sini, tunggu kejap. Sesungguhnya aku nampak api. So aku nak pergi sana, mudah-mudahan aku dapat ambil sikit api tu untuk kita buat penunjuk jalan atau untuk kita panaskan badan. Macam tu. Okay. So kenapa tiba-tiba Musa tengah travel? Kan Allah masuk movie Musa ni, terus masuk scene Nabi Musa AS tengah travel. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ni sebenarnya dah lama tinggal kat Madian. Dia sebenarnya asal dia orang Mesir, tahu kan? Musa dengan Fir'aun orang Mesir. Tetapi masa Nabi Musa remaja ataupun muda dulu, dia terbunuh seorang pengikut Fir'aun. So disebabkan tak nak kena bunuh balik, tak nak Fir'aun bunuh dia, dia pun lari ke Madian. So bila lari ke Madian, dia jumpa dengan Nabi Syuaib. Lepas tu dia kahwin dengan anak perempuan Nabi Syuaib, betul kan? Dan tinggal dekat Madian tu selama 10 tahun. So dah habis 10 tahun bekerja dengan Nabi Syuaib, dah hidup kat sana. So Nabi Musa ni rasa nak balik negeri dia. Dia nak balik Mesir balik. After dah 10 tahun tinggalkan Mesir. Sebab apa? Dalam Mesir tu dulu ditinggalkan sebab dia nak kena bunuh. Tapi Nabi Musa nak juga balik ke negeri Mesir tu, ke negeri tanah air dia. Sebab apa? Sebab manusia ni memang selalu didorong oleh perasaan. Perasaan rindu, perasaan apa-apalah perasaan. Cuba korang fikir. Okay, next slide. Tidak, bukan next slide. Mana? Cuba korang fikir, segala hidup ataupun segala perbuatan yang korang pernah buat selama ni sebenarnya datang ataupun digerakkan oleh perasaan kita. Banyak perasaan kita daripada otak kita, betul tak? Otak kata kena belajar tapi kita malas. Macam tu lah. Macam tu lah. So manusia ni didorong dan digerakkan oleh bermacam-macam perasaan, cita-cita yang tinggi, kehendak-kehendak, impian, kesakitan, kan marah-marah ke orang, tu besok kita pun rasa nak pukul, itulah perasaannya. Lepas tu kerinduan macam Nabi Musa tadi dan macam-macam lagi kan. Dan semua tu asalnya daripada mana? Daripada hati kita. Hati kita yang keluarkan semua benda tu, bukan otak bukan otak. Sebab itulah orang kata tahan marah. Lepas tu pegang kat sini, bukan tahan marah, bukan kan? Dia tahan marah macam tu. Sebab perasaan tu datang daripada hati. Contoh agak bagi contoh, kita suka food hunting dulu-dulu lah sebelum COVID kan. So bila kita scroll kat Instagram, tengok IG kafe-kafe yang best, hipster sikit, kita terus nak pergi sangat-sangat kan. So kita pun ajak dah kawan-kawan, jom babe, kita lepak kat situ. See, perasaan kan. Just datang sebab kita rasa suka. Perasaan. Okay, tak pun kita tengok live manusia lain kan. Seronok tengok dia kaya, seronok tengok dia ada suami handsome, angkatlah tu. Dan dah suami ni angkatlah tu kan. Ada bisnes, cantik lepas tu. So kita pun jadi jealous kan. Rasa best kalau dapat hidup macam dia. Sebab itulah manusia dengan hati ni dia tak boleh berpisah. Dan tak ada orang yang tak ada hati dan perasaan. So maksudnya kat sini akak cakap, segala perbuatan kita dalam hidup ni adalah depends kepada apa yang ada dalam hati kita. Tak tahulah korang sedar ke tak pasal kenyataan ni, tapi itulah hakikat dia. Betul tak? Setuju tak dengan akak? Okay.
Akak laju sangat ke? Tak kan? InsyaAllah. Okay. So akak akan sambung cerita sikit tentang Musa AS. Kita sambung Okay, kejap ya. Okay, kita tengok ayat sambung ayat 10. Dia start dengan ayat 10 kan. Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarga dia, stay kejap, kat ringkaskan tunggulah kat sini, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit api kepadamu atau aku dapat mendapat petunjuk daripada tempat itu. Lalu Nabi Musa pun, maka ketika dia menghampiri ke tempat api itu, tiba-tiba dia dipanggil, ya Musa, wahai Musa. Bayangkan bayangkan awak tengah sesat kat dalam gurun, gelap, sejuk, tak nampak apa-apa, muka isteri awak pun, muka suami awak pun awak tak nampak. Lepas tu awak cakap, awak nampak api kat ujung tu, awak cakap kat dia, sekejap tunggu saya nak pergi ambil api. Awak pergi kat tempat api tu, dah dekat dengan tempat api tu, tiba-tiba awak dengar satu suara panggil awak. Ya Bella, ya Nina, ya Ija. Macam awak rasa apa? Apa awak rasa? Apa awak buat macam tu? Awak lari ke tak lari? Mesti lari sebab ingat hantu kan. Sebab tak tahu kat mana suara tu. Time ayat ni Nabi Musa tak nampak Allah Nabi Musa tak pernah melihat Allah tak ada orang pernah melihat Allah secara depan. Tapi Nabi Musa dengar satu suara, wallahu alam suara siapa kan. Tapi Allah lah, maksudnya bukan tak tahulah suara Allah yang real ke tak, tapi Allah hantarkan satu suara, dia cakap ya Musa. Ya Allah, takut, terkejut kan. Lepas tu dia bukan saja kata ya Musa, dia sambung lagi kan, suara tu sambung, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Tiba-tiba sepanjang hidup Nabi Musa AS daripada kecil kan, ibu Nabi Musa hanyutkan dia kat sungai, lepas tu dia diambil oleh Asia, isteri Fir'aun. Lepas tu Fir'aun pun besarkan dia, walaupun time tu Fir'aun tengah nak bunuh semua anak lelaki, tapi Musa ni selamat bawah jagaan Fir'aun. Lepas tu bila besar, terbunuh orang, lari balik Mesir. Tiba-tiba baru aku tahu pada malam ini aku ada Tuhan. Faham tak? Time ni lah pada malam pertama Allah memperkenalkan diri dia sebagai Tuhan depan Musa. Agak-agak related tak dengan kita? Related tak kisah Nabi Musa AS ni dengan kita, manusia biasa? Bila awak terdengar suara tak adalah dengar suara kan, insya-Allah tiba-tiba ya Nina ke ya Tihani ke, tidaklah kan. Tetapi ada satu point dalam hidup awak yang Allah letakkan, Allah dah susun untuk awak jumpa Allah. Jumpa Allah maksudnya apa? Maksudnya jumpa dengan hidayah dia. Hati awak mula terdetik untuk kenal pasal Allah, untuk kenal pasal Quran. Tu mungkin sebab tu korang jumpa QC, mana lah tahu, tiba jumpa akak pula kan. Terima je lah. Tapi itulah dia kan, hidayah Allah. So sebenarnya macam mana Nabi Musa AS, macam tu juga kita, sebiji, tak ada beza. That's why Allah masukkan kisah Nabi Musa ni dalam Quran. Untuk kita manusia yang baca Quran, ambil pengajaran. So cuba korang throwback sikit setiap perjalanan hidup korang selama ni kan. Setiap cerita-cerita, setiap impian, setiap decision yang korang buat, yang lama-lama akhirnya Allah susun rupa-rupanya nak bawa ke mana? Nak bawa korang ke fasa korang sekarang. Akhirnya nak bawa ke detik ni, contohnya detik QC ni, Chronic Circle ni, contoh. Apa-apalah asalkan detik korang kenal Allah. Bukan kenal Allah yang lahir-lahir Islam, tidak. Tetapi detik ataupun momen di mana korang betul-betul kenal Islam dengan yang sebenarnya. Itulah momen Musa korang. So whatever lah benda-benda yang terjadi dalam kehidupan korang, sama ada buruk ke, baik ke kan, semuanya tu adalah sebenarnya dalam planning Allah kepada korang. Dan apa planning Allah tu? Tak lain tak bukan adalah untuk memperkenalkan diri dia, Allah, kepada kita hamba dia. Okay? Sekejap. So pernah sedar tak kenyataan tu? Sebenarnya kita hidup untuk apa kan? So dekat sini Allah dah bagi clue. Sebenarnya Allah tengah susun korang punya hidup ni untuk apa? Untuk siapa? Dan berlega-lega untuk siapa? Okay? Dekat reverse kan? Ada.
So saat-saat di mana seluruh umat manusia yang diwakili Musa AS, maksudnya kita lah, kita yang rasa-rasa macam kisah Nabi Musa ni sebenarnya patut telah macam mana yang mudah nak cakap? Macam ni lah. Kadang-kadang kita rasa kita lah buat semua benda, betul tak? Yelah, contoh kita nak minum kan, akulah yang angkat cawan tu dan minum. Kita nak makan, akulah yang pergi ke dapur masak dan makan. Kita nak tidur, akulah yang ambil selimut, bantal, tilam dan tidur. Kita rasa kita buat semua benda, betul tak? Tetapi sebenarnya di sebalik pergerakan kita, di sebalik kemampuan kita untuk hidup tu, sebenarnya ada Allah belakang kita. Bukan belakang, literally belakang, tetapi Allah lah sebenarnya yang tengah menyusun, tengah okey Tuhan ni dia macam Sims tu macam tu kan, macam awak pergi avatar tu, awak masukkan dia ke bilik tu, ke bilik ni, macam tu lah. Macam tu Allah gerakkan kita, faham tak? Sebab kita ni tak mampu nak gerakkan satu jari ataupun tak mampu nak berkelip kalau Allah tak izinkan. Faham tak? Sebab tu ada tiba-tiba orang tu sihat walafiat, tiba-tiba esoknya lumpuh, kita tak tahu kan. Dan itu sebab apa? Adakah dia yang kontrol? Adakah dia yang kontrol dia nak jadi lumpuh? Tidak kan? Allah lah yang buat. So the fact yang korang boleh korang boleh tengok, korang boleh bercakap, korang boleh dengar sorakan ni adalah the fact Allah tengah mengizinkan korang untuk buat semua benda tu. Cuma selama ni kita je yang tak perasan. So sekarang ni Allah dah datang kepada kita melalui ayat surah Taha ni, datang kepada kita untuk memperkenalkan diri Allah sebagai Tuhan kita. Macam mana yang berlaku pada Nabi Musa AS. So inilah momen yang sepatutnya menjadi momen paling membanggakan kita. Paling buat kita rasa terangkat. Maksudnya bukan terangkat apa? Paling elated lah, paling gembira sekali. Itu tak elated tu apa? Rasa macam yang gembira melompat-lompat, yang kalau orang tanya apakah momen terbaik dalam hidup awak ataupun momen paling happy hidup awak akan sebut bila aku jumpa Allah. Itu sepatutnya perasaan yang kita sepatutnya ada. Macam mana Musa tengah ada tu. Tak percaya? Kalau tak percaya kak, tapi tak apa, kita tengok lagi ayat kan. Allah kata, sambung kan, ayat 12, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua sepatumu kerana sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Maksudnya kat sini apa? Allah tengah cakap selama ni Allah sangat mengawasi seluruh kehidupan Musa. Sampai Musa ni terkejut lah, rupa-rupanya ada orang jaga aku selama ni. So itulah Musa faham kan. Dan ayat 13 paling best sekali lah, ayat 13. Apa ayat 13 ni? Ayat 13 Allah kata, dan aku telah memilih engkau. Aku telah memilih engkau, maka jangankanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini Allah, ayat 14, tak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingatiku. So kat sini memang ayat yang paling lembut sekali lah bila Allah cerita pada Musa. Kalau kita baca bahasa Melayu ni tak best sangat. Kalau baca bahasa Arab dapat rasa kelembutan dia. Aku tak boleh baca sebab aku tak boleh solat kan. Tapi Allah menggunakan perkataan ana, saya, faham tak? Allah ni macam guna perkataan depan Musa tu dengan perkataan yang dekat. Macam saya, awak kan, ana. So bila korang baca Arab tu kan, korang macam innani, sesungguhnya aku. Dia macam lembut sangat ayat Allah tu untuk cerita yang aku ni datang sebagai Tuhan kau yang dah lama jaga kau, maka tapi hari ini aku nak perkenalkan siapa aku. Alangkah besarnya, alangkah besarnya penghormatan ni. Sebab apa? Sebab Allah sendiri telah pilih kita, ayat 13 kan. Allah sendiri dah pilih kita, diri kita ni yang kadang-kadang kita rasa tak signifikan. Ada masa-masa, ada hari-hari ataupun setiap hari kita rasa kita ni macam useless kan. Bukan useless, maksudnya macam tak bawa apa-apa impact sangat dekat dunia ni. Hidup pun tak tahu betul ke tak aku hidup. Kadang-kadang masuk kelas, keluar kelas, masuk Zoom, keluar Zoom, tidur, buat assignment, makan. Kadang macam ini je ke hidup aku? Tapi tidak kan. Of course lah tidak. Sebab apa? Sebab Allah Tuhan kita.
Dan malam ni Allah nak perkenalkan, nak cerita, aku ni Tuhan kau. Maka sembahlah aku macam tu kan. So inilah sepatutnya menjadi momen yang paling best untuk kita, hadiah yang paling best untuk kita, sebab inilah momen kita betul-betul nak kenal Allah. Di saat Allah ni directly hubungkan diri dia, Tuhan pencipta seluruh alam ni, kepada kita yang kerja comel cemot je kat dalam semesta ni. Kalau korang jumpa pergi kat satellite tu kan, kat Google Map, ada tak korang? Tak ada, tak nampak. Gambar pun tak ada kan. Sebab apa? Sebab kita kecil kan. Rasa macam tak signifikan sangat. Rasa macam siapalah aku dalam berbilion umat manusia kat zaman ni kan. Tapi Allah kata tak. Allah kata aku dah pilih kau. So jangan rasa ayat ni untuk Nabi Musa. Tidak, sekali-kali tidak kan. Kalau macam tu tak payahlah Allah cerita dalam Quran. Allah cerita sesenyap je lah kan dengan Nabi Musa. Tapi kenapa Allah cerita dalam Quran? Sebab apa? Sebab benda yang sama, apa yang jadi pada Musa alaihissalam adalah benda yang sama jadi pada kita. Dan sekarang ni Allah tengah cakap pada kita semua, setiap orang yang ada dekat Zoom sekarang, Zoom pula, Google Meet sekarang, aku telah memilih engkau. Okay, tak tahulah sampai ke tak perasaan best tu akan sampailah insyaAllah kan. Sebab akak pun manusia yang penuh kekurangan kan, insyaAllah. So akak harap korang rasalah yang Allah tengah bercakap ni, yang Allah tengah pilih kita ni. So sebenarnya kenapalah Allah ni susah-susah sangat nak menghubungkan diri dia kepada kita, diri dia yang maha agung, maha besar, diri dia yang daripada zaman dulu, zaman Nabi Adam ada lagi. Allah kan, Allah. Kenapa susah-susah nak hubungkan diri Allah tu dengan kita? Sebab apa? Sebab tak lain tak bukan kan, untuk Allah ni sebenarnya nak shiftkan balik, nak reroutkan balik aim kita, angan-angan kita, impian-impian kita, fikiran-fikiran kita menuju kepada Allah SWT sahaja. That's why lah dalam ayat 13-14 kan, aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Maksudnya dengarkanlah apa yang aku tengah nak cakap kepada engkau ni. Apa Allah nak cakap? 14 ayat 14. Sesungguhnya aku ni Allah. Tak ada Tuhan selain aku, selain Allah. Maka sembahlah aku. So dalam banyak-banyak benda dalam kehidupan kita kan, dalam banyak-banyak aim yang kita nak buat dalam hidup ni, sebenarnya benda-benda yang paling penting sekali, aim yang patut ada, aim nombor 1 yang patut kita letak atas kehidupan kita ni ialah itu, ayat 14 tu. Untuk kita jadikan Allah itu aim nombor 1 kita, dan tak ada Tuhan selain aku, maksudnya tak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah, maka sembahlah Allah sahaja. Itu yang sepatutnya menjadi aim nombor 1 kita, aim paling utama kita. So bila kita dah kenal Allah, kita akan reroute seluruh kehidupan kita untuk Allah. Contoh. Semua orang dibesarkan dengan berbagai-bagai keadaan, betul tak? Macam kehidupan akak dengan Nina lain, kehidupan akak dengan Bella lain, Ija lain, Rose lain, semua orang lain kan. So wajarlah, make sense lah kalau manusia ni ada macam-macam keperluan, macam-macam goals, macam-macam impian, cita-cita. Tapi kalaulah tak ada kesatuan ataupun kalaulah tak ada satu benda yang mengikat semua impian manusia ni, bayangkan hancurlah dunia ni. Contoh A nak jadi raja negara ni. Okay fine, dia nak jadi raja. B pun nak jadi raja negara tu pula. C nak jadi raja negara tu. Macam contohnya kita boleh tengok dekat perebutan politik kan. Maksudnya akak cakap generally je lah. Tak adalah bawa dalam Malaysia ke tak. Tapi bayangkan kalau menteri-menteri semua tengah berebut kuasa. Siapa jadi kat negara tu? Huru-hara kan? Sebab apa? Sebab tak ada kesatuan. Tak ada something yang mengikat semua cita-cita tu ataupun semua aim-aim tu kepada satu aim yang paling besar. So dia akan jadi bercapah. Macam pokok kan? Kalau pokok tu kita biarkan dia hidup, dia akan macam akan hiduplah seperti apa dia nak pergi. So aim yang bercapah tu ataupun tak adanya kesatuan pemikiran manusia akan menyebabkan dunia ni hancur. Macam ni kita tengok pada dunia hari ni. Israel nak buat benda-benda pelik-pelik dia buat pada Palestin.
Lepas tu Palestin tengah minta tolong, tak ada orang nak tolong dia. Tak ada orang nak tolong Palestin. Sebab apa? Sebab semua orang tengah kejar aim yang berlainan-lainan. Sebab apa? Sebab tak ada satu ikatan yang mengikat semua cita-cita manusia kepada satu, iaitu Allah. Sebab apa? Sebab semua manusia tidak meletakkan Allah pada atas sekali. So hancurlah bumi ni. So kalaulah kita ni tak coordinate fikiran kita, perbuatan kita, hati kita ni kepada Allah, untuk Allah sahaja, maka syaitanlah, jangan takut memang betul, syaitanlah, kalau bukan Allah, maka syaitanlah yang akan mengemudi diri kita, yang akan kontrol hidup kita tanpa kita sedar. Syaitanlah yang akan cucuk kita untuk berimpian pelik-pelik. Kadang-kadang kita nampak cita-cita tu bagus kan. Contohnya belajar rajin, so dia dapat kerja yang bagus. Bagus tak belajar rajin-rajin dapat kerja yang bagus? It's a good thing. Tapi lepas dah dapat kerja yang bagus, what's next? Nak pergi mana dengan kerja yang bagus tu? Boleh tak kerja yang bagus tu tolong awak dekat akhirat? Boleh tak for flat yang awak dapat tu tolong awak dekat akhirat? Dia tak boleh tolong kan, for flat, kerja yang bagus, harta yang banyak, family yang best, semua nikmat-nikmat tu tak akan, ataupun semua aim-aim tu tak akan dapat tolong awak depan akhirat nanti kalaulah semua aim tu tak diikat ataupun tak dibaskan, tak ditujukan kepada Allah SWT. So dia macam kena tambah satu lagi step. Awak belajar yang rajin, contohnya awak belajar yang rajin untuk dapatkan kerja yang bagus. Untuk apa? So that kerja yang bagus ni akan membuatkan awak lebih dekat dengan Allah. Itu patutnya. So bila kita reroute kan seluruh kehidupan kita untuk Allah, maka of course wajib atas Allah untuk Allah jaga kita. Bukan jaga hidup dunia saja, hidup akhirat sekali. Bila kita datang masuk alam akhirat nanti, kita punya hisap senang, insya-Allah kan. Kita punya hisap senang dan akhirnya kita masuk syurga selama-lamanya. Dunia ni penat kan? Penat hidup kat dunia ni, tak larat kan? Hari-hari kelas online, besok assignment banyak, masuk syurga terus kan? Kenikmatan melimpah-limpah ruah, benda yang awak nak semua ada. Awak nak makan something, tiba-tiba makanan tu ada, didekatkan kan dalam surah Maryam kalau ingat, didekatkan kepada awak. Gelas-gelas awak nak minum, gelas-gelas emas didatangkan kepada awak. Itulah syurga. Awak duduk atas pelamin-pelamin dengan pakai sutera hijau yang lembut. Awak takkan tua, awak tetap cantik. Siapa nak cantik tu, kulit muda tu, itu kat syurga nanti dapat. So itulah dia kan. So kalaulah kita reroutekan semua tujuan ataupun aim kita kepada Allah, maka semua tujuan tu tak ada point. Garang ke tak garang kan, insya-Allah. Kalau garang cakap tahu. Tak kat tondang kan. Tak ada point, semua tujuan tu tak ada point kalau tak direroutekan kepada Allah, sebab tak dikira ke akhirat nanti. So kita tengok balik ayat tu kan, macam mana Allah seru kita. So dalam kitab ayat Nabi Musa ni kan, Allah seru Nabi Musa, ya Musa, sungguhnya aku ni adalah Tuhan kau. So macam mana Allah seru kita? Adalah dengan gerakan detusan-detusan hati ataupun keinginan yang nak berubah. Kadang-kadang nampak kecil kan, kadang nampak macam aku nak baca Quran lah hari ni. Yes, that is actually a seruan from Allah. Jangan ignore, jangan tutup itu seruan tu kan. Walaupun nampak kecil, tapi kadang-kadang perasaan tu nampak besar kan. Kita down, kita rasa susahnya hidup ni, apa aku nak buat hidup ni, perasaan tu besar kan, berat. Itu pun seruan Allah. Seruan untuk membawa awak ni kepada Allah, kepada dia kan. Dan itulah sebenarnya dipanggil hidayah. Hidayah yang Allah tengah nak panggil kita untuk stop hidup dalam kegelapan macam Musa kan. Musa dekat padang pasir gelap, tak tahu mana straight, jalan mana yang straight, jalan mana yang bengkok, tak tahu arah. Nak baca bintang kan, nak baca bintang pun tak reti tentu. Tengoklah bintang tapi tak tahu bintang mana yang tunjukkan utara. Mak kat sekolah pula, sekejap kat balik. Macam mana nak jalan straight, macam nak keluar daripada padang pasir tu tak tahu. Nabi Musa time tu tak tahu, gelap, sejuk. Tiba-tiba Allah panggil dia, ya Musa, aku ni Tuhan kau, bagi cahaya. Itulah sebenarnya Allah tengah nak cakap kat kita. Kalau kita nak relatekan dengan kehidupan kita, Allah tengah nak cakap kat kita, stop hidup dalam kegelapan. Stop hidup dalam kegelapan dunia yang tak tahu nak tuju ke mana.
kepada satu dunia, satu jalan cahaya yang pengakhiran perjalanan tu adalah Allah dan syurganya. Faham tak? Dunia ni gelap. Dunia ni gelap sampailah sebelum Al-Quran ni turun. So bila Al-Quran turun, tiba lost connection. Hello? Cuba respon sikit. Dengar tak suara akak? Dengar, tadi ada plus sikit. Hello, dengar tak? Hello? Akak stuck yang tadi? Tadi akak stuck. Sekarang dah okey dah. Oh, Alhamdulillah. Akak, last korang dengar akak cakap pasal apa eh? Subhanallah, internet. Hello? Dengar tak? Dengar dah. Dengar Ada miss point tak apa-apa? Last akak cerita pasal apa tadi? Depan yang korang dengar. Bertulis kat chat. Oh, dunia gelap. Okay. Dunia gelap, cheese. Lama dah rupanya. Okay, akak ulang balik point tu. So, Allah sebenarnya tengah cakap kat kita untuk stop hidup dalam dunia yang gelap ni. Yang tak tahu nak tuju ke mana, kepada satu kehidupan dan satu jalan cahaya yang perakhiran jalan tu adalah Allah dan syurganya. Faham tak? Bila awak start kenal Allah, hidup awak seolah bercahaya. Sebab apa? Sebab seluruh pemikiran awak, seluruh hidup awak akan berubah. Daripada hidup yang biasa kita hidup tu kepada satu hidup yang berorientasikan Allah. Dan akak tak tahu macam mana nak bagi perasaan tu, tapi perasaan tu sangatlah membebaskan. Dia macam awak ni macam burung yang ada sayap sendiri yang bebas untuk terbang ke mana-mana sahaja. Itulah perasaannya bila awak hidup menjadi hamba Allah sahaja, bukan hamba yang lain. Apa pula hamba yang lain ni, ya Allah kan? Tak apa, kat cerita. Dengar insyaAllah. Okey, baiklah. Apa dia tadi? So, disebabkan Allah dah ciptakan kita Allah yang ciptakan kita, betul tak? Kat atas dunia ni. So, wajarlah Allah yang menciptakan kita ni, dan bukan kita je, tapi pencipta seluruh alam ni, paling tahu apa yang terbaik untuk kita, apa kehidupan yang terbaik untuk kita. So, maka that's why Allah ni, bila Allah memperkenalkan diri dia sebagai Allah, kita hendaklah sambut panggilan Allah tu dengan penuh rasa syukur, dengan penuh gembira, rasa best dan rasa nak lagi, rasa semangat nak ikut Allah tu, start daripada tu. Sebab Allah ni sangat sayang kan, Allah ni sangat sayang kepada kita. Dan Allah ni sebenarnya nak guide satu-satu dalam setiap fasa hidup kita. Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah tak pernah ciptakan seorang manusia tu ciptakan seketul Nabila je yang nama kat depan ni. Seketul siapa lagi yang kat sini? Seketul Auni, Masya Allah tak sebut nama dia. Seketul Auni, seketul Ros. Allah tak ciptakan korang sebiji-sebiji kat dunia ni and then biar suka tikaulah nak hidup macam mana. Tidak sekali-kali tidak kan. Allah ciptakan kita, malah Allah nak guide kita satu-satu. Nak buat apa lepas ni, fasa student nak buat apa, fasa kerja nak buat apa, fasa kahwin nak buat apa. Dan semua guidance yang Allah bagi ni, nak pergi mana, nak bawa ke mana, tak lain tak bukan nak menuju kepada redha Allah dan juga syurga Allah. Okay, dan disebab itulah dalam, kalau korang tengok dalam slide ni, dalam nak masuk kelas esok, contohnya nak masuk kelas esok, nak melalui hari-hari yang baru esok, pendeknya dalam setiap apa yang kita buat, kita niatkan, kita harapkan, kita cita-citakan, kita aimkan semua kegiatan-kegiatan kita ni sepanjang hidup kita ni, kita nak semuanya adalah kerana Allah, untuk Allah dan tidak benda lain. Kenapa tak boleh ada benda lain? Sebab ayat 14 Allah kata, tak ada Tuhan selain aku.
Maksudnya kita tak boleh bagi hidup kita ni kepada sesiapa saja kecuali Allah. Kalau ada benda lain dalam hati kita, Allah dah takkan masuk dah. Faham tak? Sebab dalam ayat, okay, kalau Antuna ada Quran kan? Ada Quran. Cuba buka surah Al-Ahzab. Surah ketiga ayat 4. Ni just macam tambahan lah. Tambahan kan. Kalau ayat Allah cakap macam tu. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 4. Muka surat 418. Allah kata, Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menjadikan bagi seseorang, Allah tak jadikan satu manusia itu ada dua hati. Maksudnya seorang manusia tu hanya ada satu hati. Ataupun satu lubang. Dekat situ kan, dekat ayat Quran. Dua hati dalam rongga dia. Apa maksud ayat ni? Apa maksud Allah kata aku tidak menjadikan manusia tu ada dua hati ataupun dua lubang hati? Allah nak cakap kat sini, kalau ada benda lain dalam hati kita, Allah tak akan masuk. Sangat macam sekali. Kalau ada benda lain dalam hati kita, Allah tak akan masuk. Maksudnya dalam hati kita tak ada Allah lah. Kalau ada benda lain dalam hati kita. Tapi, kalaulah dalam hati kita ni ada Allah, benda lain tak boleh masuk. Dia macam tu. Dia punya teori dia simple. Kalau dalam hati kita ada Allah, benda lain tak boleh masuk langsung sebab Allah dah penuh dah dalam hati. Tetapi kalau dalam hati kita ada benda lain, Allah tak nak masuk. Allah tak nak masuk. Sebab apa? Sebab kita ni hamba kesayangan Allah. So Allah tak suka share. And as simple as that. Allah tak suka share. Macam awak kan? Awak ada satu makanan yang paling best sekali kat dunia ni untuk awak, dihidangkan untuk awak, so orang nak sikit. Awak macam, tak boleh, this is mine. Aku tak nak share. Itulah. Allah tak nak share. So kalau ada benda lain dalam hati, Allah tak nak masuk. Kalau ada dalam hati kita ada Allah, benda lain ataupun orang lain tak boleh masuk. Simple kan? Dapat tak? So kalau nak bahasa mudahnya lagi, kalau kita dapat Allah, kita akan dapatlah segala-galanya. Sebab Allah tu handle everything kan. So kalau kita dapat Allah, dalam hati kita ada Allah, settle kan. Hidup kita settle sebab Allah akan settlekan semua benda. Susah, yes, susah. Tetapi Allah ada, macam tu. Kan, la tazan kan, Allah ada. Tetapi kalaulah kita hilang Allah, Allah tak ada dalam hati kita, kita akan hilang segala-galanya. Dunia hilang, akhirat lagi-lagi hilang kan. Carry ya. Dapat tak sampai situ? Ada soalan? Tak ada. So, tapi akak, macam mana nak kuatkan aim kita kepada Allah? Lah cakap senang kan. Redutlah aim kita kepada Allah, redutlah hidup kita kepada Allah kan. Tapi macam mana akak kan? Akak macam mana nak kuatkan aim kita kepada Allah ni? Takkan just sebut-sebut Allah. Dah kuat dah aim. Mesti letak aim. So macam mana? Macam mana nak kuatkan aim kita kepada Allah? Siapa ada jawapan? Come on. Siapa ada jawapan? Boleh tulis? Boleh buka mic? Halo? Akak left meeting sebab phone akak berbateri. Siapa ada jawapan kepada soalan kat slide ni? Macam mana nak kuatkan aim kita kepada Allah? Okey, Alia Natasha kata, buat semua benda dengan niat kerana Allah. Betul? Betul? Tetapi, dia betul. Betul Tetapi macam mana nak niat kerana Allah? Adakah niat tu sekadar sahaja aku minum air kerana Allah? Atau kan? Sebab hidup kita. Sebelum kita hidup ni maksudnya minum air pun kita hidup, tengah hidup. Maksudnya segala benda lah. As long as kita hidup, kita kena hidup untuk Allah. So adakah macam mana nak niat kerana Allah tu? Itulah kata tadi, adakah dia sekadar sahaja aku minum air kerana Allah Ta'ala, sahaja aku tidur kerana Allah Ta'ala, sahaja aku buka laptop kerana Allah Ta'ala, sahaja aku baca Quran kerana Allah Ta'ala, sahaja aku join QC kerana Allah Ta'ala. Adakah dia sesimpel itu? Allah Akbar.
Nina fikir ngah. Orang lain ada tak? Macam mana nak niat untuk Allah? Macam mana nak kuatkan aim kita kepada Allah? Sebab jawapan Alia Natasha tu betul. Niat untuk Allah. But how? How the niat is? Ke tak ada jawapan? Ke tak tahu Kak? Tolong, tak tahu. Cerita. Cuba bagi tahu. Tahu ke tak tahu? Tak sabar. Tak tahu Tak tahu? Tak tahu ni. Cerita. Implement apa Okay, yang Kak cerita. ni lah. Takkanlah. Bagi tahu dekat Al-Quran. Apa dia? Kita kena implement sepenuhnya. Kita kena implement sepenuhnya apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Macam bukan sekadar baca kita tadabbur tapi kita tak buat. Contoh dalam kita tengah tadabbur ayat 9 sampai 16 ni kan. Macam akak cerita tadi, kan kita tengok Nabi Musa ni dia buat terus bila dia tahu ada Tuhan sebenarnya. Tuhan ni ada. And bila Allah suruh dia buka selipar tu, dia terus buat. Directly without doubt. Okay. InsyaAllah, barakallahu fiq Antuna, barakallahu fiq Nina, barakallahu fiq Alia, barakallahu fiq lah semua orang yang menjawab tadi kan. Betul, jawapan korang betul. Dan sebenarnya how nak niatkan everything untuk Allah, how nak kuatkan aim kita kepada Allah ialah actually as simple as kena kuatkan hubungan kita dengan Quran. Settle tak, maksudnya kenapa Quran Kak? Sebab Quran inilah kalam Allah. Macam Musa dapat dengar suara ya Musa, aku ni Tuhan kau, maka bukalah selipar kau sebab kau berada di lembah suci tua. Lepas tu nanti kalau akak tutup Quran Astagfirullahaladzim. So nanti kalau korang tengok dekat ayat 15, Allah cerita ayat 17, Allah cerita lagi dekat Musa, apa yang ada kat tongkat kau? Kan? Nampak tak dekat ayat Quran kan? Ayat 17. Apa yang ada kat tangan kanan tu Musa. So Musa ni dapat dengar suara. Kita dapat dengar suara tak? Tak dapat. Tiba-tiba bangun pagi, ya Nina, pergilah makan. Ada tak ada? Of course tak ada kan. Tapi macam mana Allah tengah cakap dengan kita? Quran. Sebab Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah, kata-kata Allah. So macam mana nak tahu apa yang Allah cakap? Melalui Quran. Quran lah yang kita kena baca, yang kita kena baca translation dia, dan kena tadabburkan, dan kena fikir Allah tengah cerita apa dekat aku dalam ayat ni. So macam mana nak kuatkan hubungan kita dengan Allah, macam mana nak niatkan kerana Allah adalah dengan kuatkan hubungan kita dengan Quran. Apa relation dia Kak? Quran, Allah macam tak dapat relate. Betul tak? Baca-baca Quran hari-hari pun macam mana nak kuatkan diri dengan Allah? Maksudnya bila kita baca Quran, bila kita dah tahu apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah pujuk kita dalam Quran ni, apa yang Allah nak cakap kat kita, maksudnya kita tengah buat apa? Kita tengah bawa Allah bersama kita dalam kehidupan kita. Itulah poin dia. Merasakan kebersamaan Allah. Macam Musa dalam ayat surah Taha kan. First time Musa jumpa Allah, first time Musa kenal Allah, dan time tu jugalah Musa terus rasa Allah tu bersama dengan dia. Dan itulah yang menjadikan kita ni hidup untuk Allah. Yang menjadikan kita ni kuat hubungan dengan Allah. Yang menjadikan kita ni nak niatkan setiap sesuatu untuk Allah. Sebab kita tahu Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita time kita tidur, time kita makan, time kita minum. Asyik tidur makan minum je kan akak ni. Sama-sama lah, time belajar Allah ada tu, Allah tengah tengok. Time tengah QC Allah tengah tengok kan. Bukan Allah je, malaikat. Penuh bilik korang tu malaikat kan, kat belakang-belakang korang. Syaitan dah tak ada ruang dah kan. InsyaAllah lah. So itulah dia, merasakan kebersamaan Allah tu dalam hidup kita. Dengan apa? Macam mana? Takkan nak bermimpi ataupun berangan-angan Allah aku dengan aku, Allah dengan aku, Allah dengan aku. Tidak.
Dia it doesn't work that way kan. Tapi macam mana nak kuatkan, nak rasa Allah ni bersama dengan kita? Quran. That's why lah kita buat sesi-sesi Quran Circle ni. Sebab sebab akak bosan, akak rasa pisang malam-malam ni, that's why akak jumpa korang cerita pasal Allah lah sikit-sikit. Dan kenapa korang join QC malam ni? Adakah sebab korang pun rasa pisang? Sila tak. Sebab apa? Sebab sesi Quran Circle ni ialah sesi kita belajar macam mana nak baca apa yang Allah cerita ni. Nak baca ataupun nak belajar, nak faham apa Quran ni nak cakap. Sebab apa? Sebab tak lain tak bukan nak kuatkan lagi hubungan kita dengan Allah. Dapat tak sampai situ? Dapat kan? Okay, next. So inilah conclusionnya. Akak cerita panjang-panjang malam ni. Nampak tak? Boleh screenshot, boleh buat wallpaper. Taklah, sekali je. So bermulanya fasa baru ni kan, maksudnya tahun baru ni, kita pun nak lah kan, nak hati kita yang baru, diri kita yang baru, esok hari yang baru kan. Kita tak nak dah kan ulang-ulang goal ataupun ulang-ulang aim yang tak tercapai setiap tahun baru. Mungkin tak tercapai ataupun mungkin goal-goal ataupun aim kita sebelum ni tak tercapai sebab kita belum jumpa Allah ataupun sebab Allah ni nak tunggu kan, nak tunggu aim tu, nak simpan jap supaya kita jumpa Allah dulu baru kita dapat buat aim-aim tu dengan betul. Mungkin itu kan. So kali ni kita nak betul-betul kan serius untuk capai semua aim kita. Dan aim-aim tu, kenapa akak cakap aim-aim? Kenapa akak cakap banyak tujuan? Sebab hidup ni boleh ada banyak tujuan. Tak kisah, awak nak jadi Perdana Menteri, silakan. Awak jadi orang paling kaya kat dunia, silakan. Itu bukan duniawi kejar dunia, kejar for flat, tu semua bukan benda-benda yang dosa. Tetapi dia akan jadi tak okey kalau kita tak bawa tujuan tu kepada Allah. So silakan, jadilah the best student in the university. Jadilah the best person dekat tempat kerja awak kalau awak dah kerja. Jadilah orang paling kaya kat dunia ni. Jadilah manusia paling hebat kat dunia ni. Silakan. Asalkan tujuan awak adalah Allah. Tujuan kenapa aku belajar? Allah. Tujuan kenapa aku bekerja? Allah. Tujuan kenapa aku hidup? Allah. So macam mana nak jadi macam tu? Macam nak jadi Allah tu? First, kita kena buat something. So apa yang kita boleh buat? Kuatkan hubungan dengan Quran. Dengan kita kuatkan hubungan dengan Quran, kita akan dapat kuatkan hubungan kita dengan Allah. Sebab daripada Quran lah kita belajar pasal solat, belajar pasal puasa, belajar pasal zakat, macam-macam lah. Belajar macam nak jadi hamba Allah yang terbaik, itu. Dan dalam Quran ni ada. So belajar kuatkan hubungan dengan Quran, kita akan dapat kuatkan hubungan dengan Allah dan kita akan dapatlah hidup untuk Allah. So lepas dah dapat hidup untuk Allah, of course lah result kita, insya-Allah Allah izinkan kan, bahagia dalam syurga selama-lamanya, dapat redha Allah. Itu yang kita nak kan. Dunia ni kejap kan, kejap je dunia. So kalau hidup yang selama-lamanya ialah hidup kat akhirat. So akhirat tu lagi penting daripada dunia kan. So gunalah dunia ni, gunalah hidup korang sekarang kat dunia ni, gunakan usia korang yang muda ni kan, korang masih muda, masa banyak. Larat kan, banyak energi, banyak tenaga, otak bagus lagi. So gunakan benda-benda kelebihan-kelebihan yang Allah tengah bagi ni time muda ni, time sekarang ni lah maksud akak, untuk betul-betul kenal Allah. Nanti dah kerja, busy lagi 10 kali ganda lagi busy daripada sekarang. Dah kahwin, tambah lagi 20 kali ganda lagi busy. Dah tua nanti, tak busy tapi tak larat. So bila lagi kan nak kenal Allah kan? Bila lagi nak menyahut seruan Allah selain daripada sekarang? So bila dah jelas kan kecintaan kita kepada Allah, insya-Allah kan segala aim kita, segala cita-cita kita, segala harapan kita, impian kita tu selepas ni kita akan sangat jelas lah dan dapat tercapai. Sebab apa? Sebab Allah tolong, insya-Allah kan. So insya-Allah malam ni dah pukul 10.25, insya-Allah itu je daripada akak. Tapi sebelum akak ends, nak sikitlah feedback daripada korang. Apa benda yang korang belajar hari ni? Banyak. Akak ni bebel je yang malam ni. Tak bagi chance pun untuk korang cerita apa-apa. Cerita sikit. Cuba bagi tahu akak ataupun feedback, bagi feedback sikit apa yang korang belajar malam ni.
Boleh buka mic ataupun boleh chat, boleh cerita, tulis kan, insyaAllah. Nanti akak bacakan. Okay. Dah buat paper dah? Taklah. Akak nak start presenting If nak slide ke apa, boleh beritahu akak. Nanti akak bagi. Okay, ada siapa nak cerita? Bella ke? Bella lagi. Bell, Ija, Alia, Nina, Rose, Auni. Nak tak? Nak cerita apa-apa? Teman-teman ada tak? Seorang, dua orang ke? Okey lah. Okey juga, okey dah. Nina nak share sikit. Silakan Nina, tafadhal. Okay, kalau kita kita go through the whole Quran kan, Allah banyak cerita pasal kisah Nabi Musa kan. Kalau kita nampak gambaran kisah hidup Nabi Musa yang Allah banyak sangat ceritakan dalam Quran ni, kita tengok yang Nabi Musa ni sangat special lah, because dia dapat jumpa dengan Allah, berborak dengan Allah, and lagi-lagi kisah dia yang kita tengah tadabbur ni memang betul-betul kena dengan hidup kita, untuk setiap manusia. That's why Al-Quran ni adalah panduan hidup. And Nina rasa kalau kita ada dekat tempat Nabi Musa time tu, seluruh kehidupan kita akan apa word tu akan betul-betul berlandaskan Allah punya apa yang Allah dah tetapkan. Allah dah tetapkan, kita memang tak ada choice. Walaupun hakikatnya kita nampak macam kita boleh pilih, tapi actually not. Because everything dah tertulis dekat Lauh Mahfuz. And Nina sangat suka lah ayat ni, kisah Nabi Musa yang ni. Sebab betul-betul sebab mungkin kita tak rasakan Allah bagi hidayah kat kita, tapi sebenarnya Allah sentiasa bagi hidayah kat kita. Cuma mungkin kita yang tak nak ambil. Contohnya kan, kita dengar azan. Itu pun salah satu hidayah Allah tengah panggil kita. Tapi mungkin kita tak terus solat time tu. Mungkin sebab nantilah, kejap lah, tengah main phone ni, sekejap lagi lah. Kita ignore benda tu. That's why kita rasa yang kita tak dapat hidayah daripada Allah. Kita jauh daripada Allah. Itu je lah. I'm talking to myself. I'm talking to myself tu, insyaAllah. Sebab kata-kata orang yang bercakap ni, telinga dia lah paling dekat kan. Macam tu. Tiba. Betul kan? Tapi kan Nina kata tadi, kalaulah kita berada di tempat Nabi Musa, sekarang ni akak tanya awak, Nina, itulah, taklah. Akak tanya Nina kan. Adakah apa beza awak dengan Musa, Nabi Musa AS? Yang awak cakap kalaulah kita ada berada di tempat Nabi Musa, kenapa awak cakap macam tu? Sebabnya tak dapat lagi the right feelings sama macam Nabi Musa tu. Maybe because of that. Faham? Okay. So maybe maksud Nina ialah sebenarnya bila Allah turunkan Quran, Allah tengah cakap pada semua manusia, tak kisahlah siapa dia, siapa background dia daripada negara mana, dia tengah bercakap bahasa apa, kulit dia warna hitam, merah, putih, tak kisah. Sebab Al-Quran ni memang untuk semua manusia. So feeling kan, bila awak cakap feeling, dapat poin akak pasal manusia dan feeling tu, betul. Manusia ni memang akan digerakkan dengan feeling. Macam Musa kan, dia nak pergi Mesir, dia elok rindu nak balik rumah, dia pun balik rumah kan, lalu padang pasir nak pergi Mesir. Tiba-tiba
Allah deviates, Allah reroute Allah betulkan balik perasaan dia nak balik Mesir tu, nak balik rumah dia tu kepada perasaan dia jumpa Allah. Rasa best jumpa Allah, rasa oh ya Allah, ada Allah rupanya, ada Tuhan rupanya. So dia balik Mesir tak? Of course dia balik Mesir, tak nak patah balik kan. Tapi dia balik Mesir dia buat apa? Dia terus cerita pada Fir'aun kot pasal Allah. Itulah kita. Kita ni betul bila kita kena ada satu perasaan yang memang hit, memang kena ketuk habis-habisan kan. Daripada kalau setelah hati kita bulat, kena jadi betul love tu dulu baru kita kena gerak. Betul. That is actually a fact. Tetapi macam mana kita nak tahu? Macam mana nak tahu hati kita yang tak berbentuk tu dah jadi bentuk? Adakah kita kena tunggu je? Tunggulah hati aku jadi betul love dulu baru aku Kalau Mila rasa tak, sebab untuk kita capai state tu, kita akan buat je semua benda yang Allah suruh secara smooth and without macam tak ada doubt macam nak macam. Betul. Kita tak boleh tunggu. Kalau kes-kes menunggu hati jadi love tu dulu, tu adalah kes-kes tunggulah aku tak dapat hidayah lagi. Itu ada. Itulah kes dia. Betul ke awak tak dapat hidayah lagi kan? Tanya balik orang tu, betul ke awak tak sampai lagi hidayah? Padahal hari-hari kan Allah tak akan biarkan manusia tu tak ada hidayah walaupun sehari dalam hidup dia. Sayang kan Allah kat kita. So sebenarnya hidayah tu dah sampai hari-hari, tapi apa kita guna buat? Kita tak boleh tunggu hati kita jadi love dulu baru nak berbuat, tetapi kena buat apa sahaja yang Allah suruh. Itu yang menjadi Islam yang sebenar-benarnya Islam tu. Maksudnya tu aku cakap as simple as kenapa awak nak makan, kenapa awak nak belajar, kenapa awak nak hidup kan, kenapa awak nak masuk QC ni. Nanti datang choice nak masuk QC ke nak tidur kan. Nanti minggu depan dah kat WhatsApp korang kan, mana ni jangan lupa ada QC. Okay akak free. Alamak malasnya kantor ya Allah. Time tu macam mana? So itu akan teruji tu. Awak hidup untuk apa? Dah lah first time jumpa akak dah cakap macam ni. Maaf lah tapi ini hakikat. Hakikat. Kalau akak tak cakap ni takut tak ada orang cakap kan. Tapi akak pun sama kan. Yang cakap ni lagi lah dahsyat. Kena berbuat kan. Tapi itulah dia, jangan tunggu untuk hati kita ni jadi baik dulu. Ataupun hati kita ni tunggulah perasaan. Tapi buat. Sebab dengan buat itulah akan datangnya rasa best. Faham tak? Sebab tu akan ada hadis kemanisan iman. Sebab apa? Sebab iman ni manis. Bila awak makin naik iman awak rasa hidup awak ni lagi sweet, lagi best, rasa lagi bercahaya. Macam mana nak rasa ni? Macam nak bagi tahu ni? Awak kena rasa dulu. Bila awak dah rasa, baru awak nampak, ya Allah, ini rupanya hidup yang best ni. Sebab bila awak hidup dengan rasa feeling kemanisan iman tu, awak punya perasaan tu dah tak stay dekat dunia dah. Maksudnya dah tak, pandangan hidup awak tu bebas. Maksudnya dah tak dikontrol oleh dunia saja, oleh tahap dunia saja, tidak. Tapi sampai syurga sana. Itu yang kita nak pergi. Sebab tu lah sahabat-sahabat ni nak masuk sikit. Sahabat-sahabat dia tak sabar-sabar nak mati syahid. Mati pula. Sebab apa nak mati syahid ni? Nak tinggalkan dunia sangat ke? Bukan nak tinggalkan dunia sangat, tapi dia tak sabar-sabar nak mati syahid sebab tak sabar-sabar nak jumpa Allah yang dah selalu jaga diorang tu. Sampai kemanisan iman tu sampai menggerakkan perasaan diorang macam tu sekali. Tapi adakah diorang tunggu dulu untuk dapatkan perasaan tu? Tidak, diorang buat kan. Bila Rasulullah kata ajarkan ayat ni kat diorang terus buat, diorang terus ikut sampailah akhirnya kita ni dibentuk oleh Allah dengan acuan Allah tu sendiri. So that's why lah macam mana what is the little thing ataupun what is the simplest thing kita boleh buat sekarang? Baca Quran. Baca Quran, faham dan amal. Fahamkan Quran dulu. Itulah function QC kita kan, untuk fahamkan Quran. Sikit-sikit lah, janganlah macam kalau tak dapat pun, macam tak berubah pun, tunggu dulu kan. Awak tak tahu apa impact dia. So buat sikit-sikit, InsyaAllah kan one day awak akan throwback kau, baling ke belakang. Oh Masya Allah, lain punya hidup aku dulu. Who knows kan, Allah tengah jaga awak kan. So barakallahu fiik Nina. Ada siapa-siapa lagi nak bagi feedback dia? Auni ke? Rose?
Ija, Bel, Alia, Natasha. Ada siapa nak tulis ke apa? Okey ke semua dah ngantuk dah KO ni? Ada? Sepuluh setengah penat. Okay, insyaAllah tak dapat. Kalau ada boleh PM je kat lepas ni, insyaAllah. Dan kalau ada apa-apa soalan, apa-apa benda lah nak tanya berkaitan ke tak berkaitan ke, sila PM akak, sila tanya akak lah apa-apa. InsyaAllah akak akan tolong akak semampu akak lah. Okay, so Barakallahu fi'an. Tu je daripada akak. Alhamdulillah, ala kulli hal wa astaghfirullahalazim. Jazakumullah khairan katsiran. So semoga kan, akak doakan semoga Allah yang menambahkan lagi kebaikan yang banyak kepada korang, setiap seorang daripada korang ni, dan kepada akak juga insyaAllah kan. So kita tutuplah sesi Quran Circle kita pada malam ni dengan tasbih kafaratul dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين.